Kita akan memulakan untuk acara seterusnya iaitu pemandangan Mak Yong oleh kedua-dua panel jemputan kita. Yang pertama saya menjemput Encik Muhammad Soekarno Abdul Wahab merupakan Timbalan Pengarah Cawangan Perancangan dan Penyelarasan Dasar Bahagian Dasar dan Pendidikan Jabatan Kebudayaan dan Kesan Negara. Majlis dan perhubungannya dipersilakan. Yang saya hormati Puan Zalina Manang, Ketua Pengurusan Operasi Galeri Petronas, Dr. A.S. Haji Syafi'i, Dekan Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia, Dr. Rusdin Suboh, Jabatan Drama Pusat Kebudayaan Universiti Malaya, Cik Khalid Ali ada kan? Cik Khalid Syed Ali, Waisan, tak ada ya? Cik Syafi'i daripada bahagian Pembangunan Produk Seni Budaya JKKN yang turut hadir pada pagi ini, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu terima kasih banyak pada pihak Galeri Petronas, Puan Zalina khususnya kerana sudi menjemput JKKN untuk hadir di majlis pada pagi ini. Saya fikir satu majlis ilmu yang baik untuk kita berkongsi perkara-perkara yang saya fikir of our common interest. Dan saya juga tengok pada pagi ini ada pelbagai peringkat umur dan saya boleh anggap saya lah yang paling, rasanya lah yang paling muda saya dengar ada orang pakai muda yang paling lama lah bukan tua yang lama. I have started dengan sebagai pegawai kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada 1982. So, tuan-tuan boleh agak umur saya dan basically tahun ini saya pencen lah. But I'm very happy to share beberapa perkara yang macam saya sebut of our interest, national interest pun sebenarnya tentang Mak Yong. Dan ada satu cerita yang benar-benar berlaku pada saya pada tahun 1983 apabila saya di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di bahagian kebudayaan pada masa itu. Apabila bahagian kebudayaan diminta membuat program Mak Yong, membawa kumpulan Mak Yong di Kelantan untuk membuat beberapa siri persembahan di Kuala Lumpur. Dan saya ditugaskan untuk membantu mengurus acara ini dan saya berhubungan secara erat dengan Allahyarham Tan Sri Mubin Shepherd. Tuan-tuan masih ingat nama itu Dan daripada seminggu dalam pertemuan saya dengan dia, saya selalu mengiring dia ke mana-mana melihat persembahan, pergi makan dengan dia. Daripada minatnya, walaupun umurnya pada ketika itu roughly dalam 82 kalau tak silap saya, daripada matanya, sinar matanya, daripada butir percakapannya, kita nampak betapa sayangnya dia kepada Mak Yong. Saya kongsikan benda ini kerana saya fikir ini adalah khazanah kita. Untuk anak-anak yang ada di sini, yang peringkat anak-anak dengan saya semua ni, dan untuk abang-abang, adik-adik, this is our treasure. Dan pada pagi ini, saya nak berkongsi beberapa perkara yang saya fikir boleh kita fikirkan secara bersama dan ruang di Galeri Petronas ini merupakan ruang yang baik kerana saya melihat dia sebagai satu simbolik di antara tamadun yang besar, modern, cosmopolitan, dengan teknologinya dan sebagainya, dengan satu benda yang kita akan fikir pada pagi ini, iaitu Mak Yong. Dan saya percaya, Dr. Haji pun share pengalaman dia, sebab 2 minggu, 3 minggu lepas saya di USM untuk melihat persembahan Mak Yong oleh Pusat Pengajian Seni. Dan Dr. Haji cerita ada group of people, pelajar-pelajar yang kebetulan datang ke Pusat Pengajian kerana ada some sort of open day, macam itulah Dan mereka diberi peluang untuk melihat persembahan Mak Yong pada siangnya. Macam matinee lah kita cakap Dan bagaimana kagumnya Dr. Haji kalau boleh perspektif saya macam itu Doktor Bagaimana mereka melihatnya dan terus melihatnya tunggu sampai ke akhir persembahan Mak Yong. Ini some indication bahawa anak-anak muda kita, generasi muda kita, the so-called Gen Y kita dan sebagainya, minat. Tapi bagaimana kita membawa cerita ini saja. Next slide yang boleh. Saya tidak akan membaca slide ini setiap satunya. Tapi saya nak berkongsikan beberapa saja. Ini saya fikir tuan-tuan boleh baca. Dan dah banyak pun literaturnya, bukunya, kajiannya yang dah dibuat pun tentang sejarah Mak Yong.
Tetapi mungkin saya nak sebutkan bahawa yang paling penting adalah yang di bawah ini ya. Apabila UNESCO telah mengiktiraf Mak Yong sebagai warisan di dunia di bawah kategori a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity pada tahun 2005. Pengiktirafan ini bukan datang dengan senang, saya fikir. Bukan senang. Dan inilah di antaranya yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai penghormatan yang sangat tinggi, warisan dunia. Kalau di tempat-tempat lain, warisan dunia, dia akan menduduki tempat yang sangat tinggi dalam neraca pemerintahannya dalam konteks Malaysia. Sebab dunia sudah mengiktiraf Mak Yong. Dan untuk itu, apakah next step yang patut kita buat? Bila saya cakap next step yang patut kita buat, bukanlah kerajaan semata-mata. Dalam konteks ini bukanlah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sahaja, ataupun JKKN sahaja, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, tetapi kita. Okey, saya nak sebut lagi satu. Next slide. Next slide, please. Belum. Ya, ini. Usaha-usaha untuk memajukan Mak Yong telah ada kesedaran apabila saya memulakan dengan Aswara. Masa itu adalah Akademi Seni Kebangsaan. Kebetulan saya sempat duduk di Aswara sebagai pendaftar untuk 2 kali ya, dan juga mengajar pada masa yang sama. Apabila Aswara telah mewajibkan, ASK telah mewajibkan Mak Yong sebagai salah satu subjek wajib kepada pelajar-pelajar, semua fakulti, semua aliran, semua jabatan. Selain daripada bangsawan dan juga selain daripada wayang kulit. Seperti Dr. Rasdin ada pengalaman ini apabila terpaksa juga mempelajari Mak Yong, walaupun sekarang beliau seorang pakar dalam bidang teater. Kebanyakan pelajar, semua pelajar kita adalah wajib mengambil Mak Yong. So, pendedahan awal ini adalah penting untuk kita. Dan saya fikir sekarang kebanyakan IPTA, semua universiti awam yang ada lebih 20 sekarang, Dr. Adi tolong betulkan saya, telah mula mengambil inisiatif-inisiatif. Macam di USM sudah ada, saya fikir di Universiti Melaya juga sudah ada, di UMS juga sudah ada minat yang macam ini, ataupun program-program yang lebih berstruktur untuk memastikan bahawa warisan tradisi kita walaupun apa pun jua untuk terus maju dan berkembang. Dan pada tahun 2013, 14 dan 15, JKKN juga telah pernah mengangkat Mak Yong dalam program yang kita panggil program siri teater tradisional yang melibatkan kumpulan JKKN sendiri. Kumpulan Mak Yong bangsawan dan Mak Yong Kijang Mas yang ditubuhkan oleh JKKN sebagai suatu inisiatif JKKN untuk memastikan bahawa ada penerus untuk Mak Yong di negara kita. Dan ini akan saya terangkan lebih lanjut sekejap lagi. Kumpulan Mak Yong Kijang Mas JKKN dan juga Persiban, Persatuan Penggiat Seni Budaya Kelantan. Sebab kalau kita mengambil dalam konteks Malaysia, Mak Yong tanahnya adalah tanahnya di Kelantan. Giatnya adalah di Kelantan. Di negeri-negeri lain, saya fikir tak ada sangatlah. Kecuali USM yang membuat bahagian daripada kegiatan-kegiatan di bawah akademik dan juga bukan akademik untuk mengenengahkan Mak Yong. Dia berbeza daripada di Barat. Sebab di Barat bukan sahaja maju di Kelantan, tapi juga di Kuala Lumpur as well, malahan ke Singapura. Tuan-tuan lihat di Singapura, saya ingin berkongsi sahaja. Setiap parlimen di kawasan parlimen di Singapura mesti mengambil di Barat. Dan pernah salah satu kumpulan yang menjuarai di Singapura datang ke festival di Barat di Kuala Lumpur memperolehi tempat ketiga. Saya nak sebutkan ini dia punya development. Supaya kita nampak dia boleh maju. Dan mengapa orang minat benda macam ini? Ini melalui Jabatan Warisan Negara pada tahun 2008 ya. Jabatan Warisan Negara KPK telah membawa Mekjah binti Idris, tokoh wayang dari Kelantan, untuk dibawa ke UNESCO dan membuat persembahan semasa pencalonan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kita bawa, kita angkat. Dan masih lagi ada sekarang di Paris, satu grup kecil kumpulan Mak Yong yang berada di Paris, yang dibawa oleh Aswara, 2 orang, seorang pensyarah dan seorang pelajar, dalam bentuk yang simple kerana ada satu pameran berkaitan dengan peralatan Kesultanan Melaka. Masih ada di Paris sekarang ni.
So, kita bawa benda ni untuk menunjukkan kepada dunia sesuai dengan pengiktirafan warisan dunia terhadap Mak Yong ini. Okay, next please. Okay. Sekali lagi berkaitan dengan JKKN. Antara inisiatif kita sejak beberapa tahun lalu daripada 2005 adalah perantisan. Satu usaha untuk kita memartabatkan kesenian tradisi hampir pupus. Kedua adalah untuk melahirkan barisan pelapis. Saya fikir ini adalah satu masalah yang semua orang dah tahu. Bahawa we are having problem untuk mencari pelapis bagi kegiatan-kegiatan seni budaya. Kita ada masalah melahirkan pelapis. Dan juga untuk pembelajaran melalui kaedah pembelajaran yang kita tak boleh kata sistematik sangat kerana kita tidak ada sistem yang lebih khusus bagaimana pembelajaran pendidikan ataupun kesenian tradisional ini boleh kita buat secara berstruktur. Mungkin pada peringkat sekarang Akademi Seni Kebangsaan ataupun Aswara telah memulakan pengajian ini, pendidikan ini ke arah dengan mewujudkan apa yang dipanggil konsep adi guru. Memanggil mereka yang master dalam bidang-bidang kesenian tradisi untuk menurunkan sikit sebanyak. Dan dalam program ini semenjak 2005, JKKN dengan bantuan pihak negeri dan juga NGO negeri telah lebih daripada 35 kumpulan perantisan kita boleh wujud. Antaranya adalah Mak Yong, JK, Bazar Pati, Mek Mulung, Ketoprak, Wayang Wong di Johor, Tarian Sabah di Terengganu umpamanya. So, ini kita buat. Tapi masalahnya, what next yang paling besar? Okey. Dan Mak Yong adalah salah satu contoh yang kita started dalam kumpulan perantisan. Okey, next please. Saya nak fokus kepada kumpulan Mak Yong JKKN Kijang Mas. Pada tahun 2006, 2 Julai, JKKN telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan kumpulan Mak Yong Kijang Mas JKKN. Kemakluman tuan-tuan dan puan-puan, di JKKN, 14 JKKN seluruh negara, kita mempunyai apa yang kita panggil kumpulan kesenian jabatan ataupun KKJ. Basically KKJ ini adalah satu kumpulan artis budaya tarian. Tujuannya adalah untuk memastikan bukan sahaja untuk majlis-majlis rasmi kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, tetapi untuk mereka mempelajari dan mempersembahkan kesenian seni tari di negeri-negeri berkenaan. Itu semua negeri kita ada sekarang. Dan untuk Kelantan, kita minta dia fokus satu sahaja, untuk Mak Yong sahaja. Sebab itu lahirlah kumpulan Mak Yong Kijang Mas pada tahun 2006 dan kita ada 18 artis budaya kontrak sekarang. 9 lelaki dan juga 9 wanita dan itu tenaga pembimbingnya. Saya cuma masukkan satu gambar saja di situ saja ya. Pembimbingnya Puan Rohani Mak Yen dan Puan Noyati Zakaria merupakan anak Allahyarhamah Kak Jah Awang. Cikgu Sa'ari Abdullah adalah merupakan suami kepada Kak Jah, Awang Omar dan Muhammad Said Ahmad. Basically kalau kita tengok semua nama ni, mereka sebenarnya as a family. Mereka ada hubungan sama ada pak saudara, anak saudara ataupun sepupu sepapat. Ini satu-satu yang patut juga kita lihat. Bagaimana Mak Yong basically pada waktu itu dia hidup berkembang melalui pembelajaran tidak rasmi tetapi kebanyakannya adalah di kalangan ahli keluarga mereka. Next. Ini pencapaian, ini tuan-tuan boleh tengok sendirilah ya, pencapaian mereka dan juga mereka pernah buat persembahan di KLCC ya, di SP ya, pada tahun can't remember tahun berapa tahun di KLCC ya, dan juga pernah persembahan di luar negara. Dan pencapaian cemerlang adalah kumpulan kesenian ini pernah mendapat kumpulan kesenian tradisional sokongan industri pelancongan negeri Kelantan. Yang anugerah itu disempurnakan oleh bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan Kelantan pada 2008. So ini sebahagian daripada usaha kecil JKKN umumnya adalah untuk mengangkat, menghidupkan kumpulan kesenian Mak Yong ini. Dan kita takutnya
Kalau selepas daripada kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, dan apabila kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepun, oleh Inggeris dan sebagainya, sebahagian besar daripada khazanah Melaya, Menanjung Tanah Melayu ataupun Malaysia sekarang, telah diangkut ke luar negara. Saya fikir kajian-kajian akademik, penyelidik, kita bertemu dengan banyak manuskrip Melayu yang merupakan sebahagian besar pemikiran khazanah orang Melayu. Bila kata khazanah bukan secara fizikalnya sahaja, tetapi juga pemikiran, akademia, intelektual orang Melayu terhadap masyarakat, budaya, politik dan sebagainya. Berada di Leiden, berada di London sebagainya. Satu. Yang kedua, pada tahun 1874, mengikut catatan Datuk Zakir Hanum, bekas Ketua Pengarah Arsip Negara, catatan dia bertulis ya. Ketika orang Barat datang ke Malaysia, dia datang termasuklah juga ke Selangor dan fokusnya daerah Banting. Seorang residen British di Banting, dia tugasnya, dia suka tengok kesenian orang Jawa. Sebab banyak orang Jawa yang datang berhijrah melalui Kelang pada waktu itu. Dan tempat tumpuan mereka adalah sama ada di belah Kuala Selangor, Sungai Besar ke atas, ataupun sebelah sini. Sampailah ke Bangi. Orang Jawa Dan antara kemahiran mereka dan juga kesukaan mereka adalah mengukir patung wayang kulit. Dan residen British ini, saya lupa namanya, maaf, melihat banyak patung-patung wayang kulit itu yang sangat mempunyai nilai estetika. Kalau kita baca catatan-catatan depan Tottenham dan sebagainya, bagaimana residen-residen British, cara mereka adalah juga untuk memahami adat budaya kita, termasuklah Mak Yong ini. Bagaimana collection itu sekarang berada di University London. Collection patung wayang kulit ini berada di situ. So, adakah akhirnya nanti, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, adakah kita juga nak melihat Mak Yong melalui pita rakaman, ataupun video, ataupun digital, ataupun melalui YouTube sahaja? Kita semak itu Next. Dalam usaha kita untuk memastikan bahawa ada kesinambungan, ada pembelajaran pada generasi muda untuk kita melihat ataupun menangani masalah yang ada dalam kesenian tradisional kita. JKKN sejak tahun 1996 telah mengadakan satu program pembelajaran asuhan seni kepada kanak-kanak sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Dan program yang kita panggil program asuhan seni ini basically adalah untuk membentuk bina insan dalam bidang seni. Kadang-kadang kita menerima rungutan, kumpulan buat persembahan tetapi tidak ada audien. Sama ada audien yang kita jemput secara percuma, apatah lagi yang berbayar. Ada bukan tak ada dalam konteks kita sekarang. Tetapi basically orang di Malaysia ni dia lebih suka bayar untuk bola sepak umpamanya atau futsal umpamanya. Tetapi bila tengok wayang kulit, tengok Mak Yong, tengok persembahan tarian, dia tak nak bayar duit. So melalui program bimbingan seni budaya ini, BSB ini, fokus kita adalah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah khas dan juga sekolah pelbagai kaum. Umpamanya untuk sekolah khas, 2 tahun lepas kita telah ada satu program yang kita tanda tangani di antara JKKN dan juga Jabatan Penjara Malaysia. The idea is anak-anak di penjara itu sama ada sekolah kanak-kanak yang juvenile delinquency ataupun kanak-kanak yang dipanggil jenayah ringan. Kita ajar dia melalui bimbingan seni as part of the therapy. Jadi kita pergilah ke penjara ni. Semua penjara, sekolah Henry Geni dan sebagainya. So kita ada perjanjian kerjasama bagaimana mereka menyediakan tempat dan juga peserta. JKKN menyediakan guru-guru pelatih. Sekolah pelbagai kaum dan sebagainya ya. So setakat ini faktanya sampai 2018 bilangan peserta yang kita dah ajar adalah 245,000. Ya, 245,000. Sekolah ada 9,928, termasuklah sekolah khas dan juga sekolah pelbagai kaum. Dulu mungkin
kita cuma fokus kepada tarian sahaja. But now kita ada teater, tari and music. Faham Okay. Dan bilangan JSBN yang JKKN ada, JSBN ini adalah jurulatih seni budaya negara yang harus datang berkursus mengikut modul yang kita develop dan diberi kad untuk mereka membolehkan mereka melatih. Ada 12,212 orang. Melalui program ini, at least kita ada sekarang 245,000 pelajar yang telah kita beri pendedahan kepada seni. At least dia tahu seni. Dia tahu seni tari di Sabah, Sarawak, Cina, Melayu, India, tarian yang di Johor, di Kelantan dan sebagainya. Satu, mereka tahu, aware. Kita createkan awareness untuk budak-budak ini. Kedua, kita melihat, we have a pool of supporters for art. Pool of supporters. Itu belum kita kira non-customer lagi. Bila kita latih student, 245, kita time by two currently. Kita ada berapa ratus ribu lagi yang akan datang kepada program yang kita harap mereka datang kepada program-program kita. So ini penting. Ini kita tak masuk program permata seni yang di bawah Jabatan Perdana Menteri ya, yang dinaungi oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor. Itu kita ada satu lagi program yang juga JKKN yang menjadi championnya untuk permata seni. So ini sangat menarik kerana pelajar-pelajar yang keluar daripada ini sekarang ni banyak yang kita rasa dah ada nama lah. Yang ada pencapaiannya dan kadang-kadang dalam masyarakat kita yang menjadi nak kata fobia taklah ya. Bila anak-anak belajar muzik, belajar tari, belajar teater, parent ni kadang-kadang dia rasa very uncomfortable. Kau nak jadi apa? Belajar menari. Tetapi kita juga telah berkongsi cerita ini dalam majlis last year. Kita ada sign surat kerjasama di antara JKKN dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia untuk kita develop program ini ke arah menjadikan program ini juga program yang boleh di mana kita boleh menambah nilai tentang budaya tinggi. Dan kita juga berkongsi kejayaan berpuluh-puluh pelajar melalui program ini yang cemerlang sama ada dalam akademiknya dan juga co-curriculumnya. So, ini merupakan aset yang sangat penting bagi JKKN untuk kita develop Mak Yung pada masa hadapan. Penggiat Mak Yung, penggerak Mak Yung dan juga peminat Mak Yung. So, because they are already exposed tentang kesenian daripada kecil. Kita ada dua program. Untuk sekolah rendah kita panggil kumpulan tunas budaya dan untuk sekolah menengah adalah kumpulan giat budaya. Next. Okey. Next slide. Okey. Ini saya nak berkongsi ya. Saya fikir dulu orang selalu bercakap apabila Angkatan Sastrawan Malaysia, Angkatan Penulis Asas 50 menganggap seni untuk masyarakat and then go again seni untuk seni. But we have to face the reality. We have to face the reality. Mana-mana bahagian dunia sekarang pun, pelancongan is the main activity. Mana-mana pun. Kita jangan jadi, orang kata jangan, we don't have to deny the fact. Pelancongan is a big industry. Dalam industri pelancongan, data-datanya sangat banyak menunjukkan salah satu yang kontribusi yang paling besar adalah pelancongan budaya. Orang yang pergi bukan sahaja nak tengok Taj Mahal umpamanya, nak tengok keindahan bandar Kyoto, Osaka dan sebagainya. Tetapi juga ingin melihat the culture. Kita bangga kita tengok kawan-kawan kita share dalam grup. Dia pergi ke Bali, dia share benda-benda yang berkaitan seni budaya di Bali, di Kyoto, di Jepun, di Amerika, di Paris. Kalau kita tak bergambar, berselfie, bersuah foto di Eiffel Tower itu macam tak sah saja. So, ini sangat besar. Dan saya nak sebutkan di sini bahawa daripada 43 juta mancung adalah mancung budaya. Dan kita lihat juga di sini adalah statistik jumlah pancung 2006. Yang luar negara 26 juta, 3 juta adalah daripada luar negara. Okay.
Dan juga kita tengok pendapatan tahun 2016, luar negara dan juga domestik. Dan bagaimana impact pelancongan domestik, 16 juta. So this is lombong emas yang kita kena cari. Artis sekarang, termasuklah juga penggerak Mak Yong, penggiat Mak Yong, we have to think about this. Kita dah bercakap apabila pergi ke Jepun, kita nak tengok Noh Kabuki. Terpaksa beratur, beli tiket RM100, RM200. But people are willing to spend. Orang pergi ke China tengok acrobatic, the modified acrobatic daripada acrobatic yang dulu-dulu. Siap dengan laser, dengan pancaran, dengan macam-macam. This is the industry now. Next. Ini saya nak share tentang contribution sektor kebudayaan di KPK, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. JKKM selalu melihat ini ke? Jadi kita punya je. Dengan 9 juta, betul dan juga 6 juta. Pendapatan kita adalah 5 juta saja. But kalau kita tengok as a whole, semua museum, tanah budaya, kalau itu adalah 590,000, warisan, layak menunjukkan adalah 18 juta. So, ini semua adalah duit yang kita boleh translatekan untuk memajukan industri. Next. Dah, ini 31 juta dengan pendapatan 557 juta dalam sektor kebudayaan. Ini tidak termasuk apa yang dijana oleh KLPAC, DPAC dan juga di Dewan Philharmonic Petronas dan juga pemain-pemain industri yang lain. Ya. Next. Saya ingin mencadangkan sini. Bukan mencadangkanlah ya, tapi untuk kita sama-sama fikir untuk memajukan Mak Yong. So I would like to share with you cadangan ini. Satu IPC, satu seni. Kita ada 20 IPC sekarang yang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Pengajian Tinggi ya. Dan saya percayakan Dr. Adi dulu. Masa saya muda-muda dulu so sekarang not so young lagi lah ya. Kami sangat kenal USM sebagai pelopor bangsawan. Kita sangat menunggu kumpulan bangsawan USM datang dengan arwah Samad Saleh, Dr. Samad Saleh dengan grupnya, Helmi dan geng-gengnya untuk menunjukkan persembahan bangsawan di Kuala Lumpur. So why not? Universiti Melaya. Tahun lepas kita buat bangsawan, ada satu production datang daripada Universiti Melaya, Dr. Lini ya. Mengapa tidak boleh? Di Kelantan umpamanya, satu IPT, satu seni. Kalau 20 universiti boleh buat macam tu, 14 universiti boleh buat macam tu, saya fikir insya-Allah kita punya persembahan kesenian tradisi akan boleh maju. Dan kita punya kumpulan kesenian tradisi, even the genre of that boleh maju melalui pembelajaran, penyelidikan dan juga pengembangan. Yang kedua adalah festival kesenian hampir pupus. Jadi ini adalah yang JKKM sedang rancangkan. Because for next year, we are hosting kita punya 8th World Summit on Culture. So we hope sebelum kita sampai ke 2019, kita dah ada program-program yang bersifat International Festival of the Dying Art. Kita nak tunjuk ke dunia, ke masyarakat antarabangsa bahawa kita, Malaysia, ada banyak produk seni. Bukan sahaja untuk tujuan memelihara, mengembang dan pada masa yang sama akan menjadi tarikan kepada sebahagian daripada pengunjung ataupun pelancong ke negara kita. Although kita tengah menunggu 2020, but we have to move daripada sekarang. Next. Ini slide saya yang terakhir mungkin ya. Nah ini. Saya suka istilah mengapungkan elemen ini. Mengapungkan. Kalau kita tak apung, dia tenggelam, lemas. Jatuh, dia lemas. So, it is time for us untuk mengapungkan seni. Saya fikir semua orang telah ada inisiatifnya. Semua orang. Universiti, USM buat, UPM buat, UM buat, Unimas buat. Kita tahu, semua buat. But, macam mana kita nak menjadi dia lebih sinergi lagi? We have to work as a smart partnership. Saya fikir Puan Delina sebut tadi, this is the time for us to work together. Art for artist. Okay, art for artist puas hati kalau art
Kalau dia faham itu karena seni untuk seni. Art for identity and nation building. Kita Mekah cakap Korea, K-pop lah, Gangnam Style ke. But how about Malaysia? Kadang singa, kadang naga. Atau apa? Art for well-being of society. Saya fikir seni penting dalam jiwa kita. Kerana dia memberi kepuasan, ketenangan dalam jiwa kita. Ya? Berbanding kalau tengok, saya tak tahulah sebab mungkin bukan era saya tak suka heavy metal. Karena tak sesuai dengan jiwa saya dah dekat 60 ni. Tapi orang culture saya fikir, dia melepasi semua sempadan. Dan kita kena tengok, art for economic generation. Artis pun nak hidup. Pak Yung pun nak hidup. Bukan Pak Yung negara, bukan Pak Yung negara okey dah. Stabil lah. Terkaya lah. Tapi artis pun nak hidup. Kita tak naklah dengar artis pergi saya buat persembahan dapat RM50, dapat RM20. Tak boleh. But you have to use your talent. Talent untuk menjual bakat you. Of course lah kalau kita nak jual, kenalah jual tempat yang sesuai. Jangan jual aiskrim pada musim hujan. Tak laku. Jangan jual payung pada waktu lain. Kena jual pada masa. Sebab tu dicokit sekarang bila musim hujan banyak orang-orang yang bawa payung, jual payung. Payung yang RM8 jadi RM15 umpamanya. We have to buy. So, kita kena wujudkan environment yang macam itu dalam ekosistem kita itu. Bagaimana kita nak mewujudkan orang yang sokong, anak-anak yang minat, anak-anak yang boleh jadi penerus kita. Dan inilah merupakan cabaran yang besar dan saya fikir forum pada pagi ini petang ini akan merupakan satu landasan untuk kita membincang. Mungkin kita tak dapat menyediakan satu jawapan kepada semua masalah, but at least apa yang kita boleh attain ataupun capai dalam masa 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun. Terima kasih banyak saya kena beri kesempatan untuk berkongsi perkara ini. Dan terima kasih juga pada pihak Galeri Petronas. Terima kasih pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang datang pada pagi ini, petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.